Projek Ratu. Menjelajahi Sabah, negeri di bawah bayu. Projek Ratu. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi penonton setia Projek Ratu. Apa khabar? Harap sihat-sihat sahaja. Dan bersama saya lagi, hos anda Mimi Ernida dalam Projek Ratu. Projek Ratu adalah program majalah TV untuk mencari dan menjejaki 13 orang ratu di setiap daerah di negeri Sabah. Kita juga nak tahu latar belakang mereka sebelum dan selepas mereka menjadi Ratu Undok Ngada dan juga tentang tempat kelahiran mereka. Dan seperti biasa, saya ni nak tahu juga apakah keistimewaan Ratu Undok Ngada kita kali ini. Hari ini Mimi dan juga kru Projek Ratu akan pergi ke rumah Ratu Undok Ngada kita daerah Kemabung 2019. Donna Emelinda Donius. Dia adalah salah seorang Ratu Undok Ngada kita yang paling muda, baru berumur 18 tahun. Setiap ratu yang menjadi ratu undangan dalam Projek Ratu, selain mereka ditunggu ramah, mereka juga perlu menyelesaikan 2 tugasan. Jadi kalau penonton Projek Ratu nak tahu, jom ikut Mimi terjah ke rumah Ratu Undok Ngada kita daerah Kemabung. Ratu-ratu Undok Ngada, kami menjelajahi Sabah, negeri di bawah bayu. Misi mencari ratu yang kami tunggu. Undok Ngada gelaran diberi, cantik proaktif. Pagi. Lama tunggu? Lama. Lama tunggu. Okey, untuk pengetahuan semua penonton Projek Ratu, ini adalah Ratu Undok Ngada kita yang paling muda. Donna, kongsikan sikit. Berapa umur? Baru 18 tahun. 18 tahun dah jadi ratu. Baiklah, Donna, saya nak bagi tahu ni, awak adalah ratu undangan dalam Projek Ratu yang akan disiarkan di RTM 13 episod. Suka ke tidak? Suka. Suka. Jumlah masuk ke rumah saya yang tidak seberapa ini. Mana ada tak seberapa. Okey, jom. Baiklah, sekarang ni saya dan juga kru Projek Ratu berada di rumah Donna, kan? Ya. Jadi, sebelum kita tanya soalan-soalan lain, saya nak jugalah tanya dan penonton semua nak tahu, kan? Setiap tempat, setiap daerah ni dia ada budaya kemasyarakatan dia sendiri, kan? Ya. Macam Donna. Donna adalah sukawan daripada? Mulut Tagol. Yang majoritinya di sini semuanya mulut Tagol lah kebanyakannya. Oh, Di daerah Kemabung. macam gitu. Okey, nak tanya jugalah kalau kita lalu tadi ikut perjalanan nak datang ke rumah Donna tu banyak sawah padi. Adakah sini dia melebihkan aktiviti pertanian? Ya, kebanyakannya aktiviti pertanian lah yang diadakan di kampung saya. Kira aktiviti pertanian adalah menjadi keutamaan penduduk-penduduk dekat daerah Kemabung ni, betul? Betul. Kalau kita tengok dekat atas meja ni ada 3 piala, ada 2 mahkota dan juga 3 selempang. Ya. Selempang yang Donna pakai sekarang ni adalah selempang yang dia dinobatkan sebagai Ratu Undok Ngada daerah Kemabung 2019. Betul? Ya, betul. Okey, kalau kita tengok yang ni pula adalah Tai Top Tati Topiodo. Tati Topiodo 2019. Okey, ini anugerah apa ni? Sebab kalau ikutkan nama tu macam tak berapa nak faham sangat. Tati Topiodo ni bermaksud dia mempunyai senyuman yang manis. Oh, memang manis. Okey, kalau kita tengok satu selempang lagi adalah Miss Popular
Maknanya dalam 2019 je dia dapat anugerah sahaja 3. Okey, boleh terangkan sikit tak Miss Popular ni pula macam mana? Miss Popular ni melalui undian Facebook dan undian orang ramai lah. Maknanya dia Donna adalah undian yang tertinggi sebab itulah dianugerah sebagai Miss Popular. Ini adalah aksesori masa pakaian tu? Betul. Yang ini. Yang ini. Ini memang rantai lah kan? Yang ini rantai. Yang ini pun? Yang ini 10 yang letak di kepala. Kalau nak ikutkan gambar dekat belakang ni dengan pakaian apa orang panggil? Kulilif. Kulilif ni tak ada pun 10 ni. Jadi 10 ni dipakaikan dekat pakaian yang mana? Yang Murut Timugon punya baju. Yang kalau hitam tadi tu? Ya. Yang ni? Yang ini Murut Tahol punya baju. Murut Tahol punya baju. Kenapa awak ni lain daripada yang lain? Sebab awak ada 2 baju? Sebab masa saya di Kemabung menyertai pertandingan, saya memakai baju Murut Timugon. Dan baju Kulilif itu saya menggunakan di peringkat negeri di KDCA. Okey, nak juga tanya, bila kita masuk program Ratu ni, setiap Ratu dia mesti ada dorongan ataupun semangat. Siapa yang suruh masuk apa semua kan? Jadi macam Donna pula macam mana? Siapa yang bagi semangat tu suruh masuk? Sedangkan dia sekarang ni baru 18. Jadi maknanya tahun pertama kelayakan dia menyertai, dia terus masuk. Lepas tu dia tampau terus 3-3. Ceritakan sikit. Sebenarnya saya tidak mau join, tapi anti-anti saya suruh joinkan. Jadi terpaksalah ikut. Tapi kalau Mimi mau tahu juga, kakak saya juga bekas Ratu. Kakak dia pun bekas Ratu, maknanya dia ada darah daging Ratu. Jadi boleh tak bagi tahu nama apa, tahun berapa dan daerah mana? Nama kakak saya Dewi Atika Donisius dan dia join daerah Tenom pada 2017. Ratu-ratu belaka mereka ni. Baik, tanya untuk kakak juga. Okey, macam setiap ratu ni orang cakap apa, dia punya dugaan, dia punya cabaran, dia punya rasa persaingan tu lain, kan? Ya. Okey, jadi macam Donna pula, Donna rasa macam mana? Dalam masuk program ni, dugaan, cabaran, apa yang susah sangat untuk Donna? Bagi saya paling susah yang mau senyum depan orang ramai lah, sebab tidak biasa kan mau menonjolkan diri sama orang ramai. Jadi senyuman tu bergegar dan sakit mulut. Bergegar-gegar. Ratu-ratu unduk nada. Projek Ratu. Apa pengalaman yang paling pahit sekali semasa menyertai pertandingan Ratu Nuk Ngada 2019 tu? Kenangan pahit saya masa tu saya sakit senggugut masalah perempuan dan malam dia tu kami ada gala night lagi pertandingan. Lepas tu terpaksa juga senyum. Terpaksa juga senyum. Jadi macam mana pula dengan kenangan manis? Kenangan manis saya dapat meluangkan masa bersama-sama kawan, dapat kenalkan kawan-kawan baru. Ramailah dapat kawan. Jadi nak tahu juga dalam menyertai pertandingan Ratu ni berapakah lama? Mengambil masa berapa lama untuk dinobatkan sebagai Ratu tu? Mengambil masa yang 1 minggu lah juga. 1 minggu. Jadi kena duduk dengan diorang lah? Ya. Baiklah Donna, setiap Ratu ni dia ada keistimewaan yang tersendiri. Macam Donna pula, apa keistimewaan Donna ni sampai dinobatkan sebagai juara Ratu Nuk Ngada 2019 daerah Kemabung ni? Cuba kongsikan sikit. Saya boleh menyanyi, menari Mangun Natib. Okey, nak tanya, menari Mangun Natib ni adalah tarian tradisi? Iya. Kalau tak boleh berdiri pun, boleh tunjukkan sikit tak tarian tradisi tu sambil duduk? Tidak boleh, Sabtu menggunakan bambu. Jadi dia menggunakan alat permainan tradisional dekat sini. Tapi tak apa, dia pandai menyanyi. Dia kena menyanyi. Apa kata? Dipersilakan. Saya akan menyanyikan lagu Murut. Onom tahun to nasimpung rabuoy hitili ampu aya halan rahuangmu ali kasih ino akar wandu bokon vinulianmu rahuangmu. Terima kasih. Terima kasih juga Donna. Nampak tak dia punya keyakinan diri tu, saya nampak serlah sangat. Dia tak malu langsung nak menyanyi dengan kita.
Okey, Donna. Saya sebenarnya tertarik sangat dengan baju ni, nak tahu dan penonton kat rumah pun nak tahu sebenarnya ni adalah baju apa? Ini baju Simba dari suku kaum Murutagol juga. Digunakan semasa perayaan. Oh, kiranya ni adalah baju tradisi dekat sini lah. Ya. Begitu. Ayam pun banyak kat sini kan? Banyak sangat. Oh, ayah bela ke macam mana? Ayah bela ibu bapa saya suka kan mau bela ayam. Itulah tu banyak ayam. Maknanya bapa dia pun penternak ayam kampung. Okey, kita akan ke segmen seterusnya iaitu tugasan yang pertama, segmen memasak. Penonton Projek Ratu dekat rumah pun memang tak sabar sangat nak tahu apalah Ratu kita nak masak kali ini. Apakah resepi tradisi yang Ratu kita nak kongsikan. Jadi, Donna, kongsikan sikit apa sebenarnya menu masakan kita kejap lagi. Saya akan memasak jeruk ikan goreng nanti. Kalau nak tahu cara nak masak ikan jeruk macam mana, kita tunggu saja sekejap lagi dalam segmen memasak. Projek Ratu. Menjelajahi Sabah negeri di bawah bayu, misi mencari ratu yang kami tunggu. Untuk ngadau gelaran diberi, cantik, proaktif dan sportif. Itulah aspek yang dimiliki Ratu-ratu unduk ngadau. Nantikan kami. Baiklah penonton setia Projek Ratu, selama 2 jam perjalanan kami telah pun sampai di Gunung Rundum Highland. Bersama kami di Projek Ratu. Sampai sudah kita ke Rundum Highland. Yeay! Alhamdulillah, perjalanan mendaki Rundum Highland ni selama 2 jam tapi berbaloi dan seronok sangat. Ya Allah, menikmati keindahan gunung-gunung yang ada dekat sini. Terima kasih banyak-banyak kepada Ratu Nok Ngada kita, Donna, sebab sudi bawa saya dan juga kru Projek Ratu berjalan-jalan dekat Rundum Highland ni. Jom sekarang kita jalan-jalan. Saya bawa jalan-jalan. Betul je ya. Pusing-pusing Rundum Highland. Wah, seronoknya. Jadi, penonton Projek Ratu kat rumah, kalau nak tahu cepat ikut saya. Kami menjelajahi Sabah negeri di bawah bayu, misi mencari ratu yang kami tunggu. Untuk ngadau gelaran diberi. Ini gunung ni bersebelahan dengan Kalimantan. Penonton Projek Ratu kat rumah, nampak tak? Rundum Highland ni dia sempadan dengan Kalimantan dan boleh nampak Gunung Kinabalu juga dekat belakang. Tapi itulah Donna, jomlah kita nak ke segmen memasak pula. Kali ni Donna nak bawa kita buat masak kat mana tu? Saya akan bawa ke tempat memasak yang paling cantik. Jom. Baiklah penonton setia Projek Ratu, ya Allah, kali ni segmen memasak kita sangat-sangatlah istimewa berada di Rundum Highland. Sebab apa? Sebab kita ditemani dengan angin sepoi-sepoi, bahasa yang sangat-sangat sejuk, pemandangan yang sangat-sangat indah, ditemani Ratu kita yang sangat cantik ni. Jadi kita nak tanyalah Donna kan, apakah resepi dan juga bahan-bahan yang Donna nak kongsikan kepada penonton Projek Ratu kita tu? Jeruk ikan yang diperap dengan nasi, bawang merah, bawang putih, halia dan lada, garam, ajinomoto, minyak masak. Walau berbeza warna. Projek Ratu. Baiklah penonton Projek Ratu dekat rumah, saya sebenarnya suka sangat, tertarik sangat dengan baju ni. Tak sangka Ratu kita pakai untuk memasak.
apa? Orang panggil apa pakaian ni? Baju Simba. Simba. Jadi, nak tanya dengan Donna, baju ni ditaja ataupun buat sendiri? Baju ini dibuat oleh nenek saya sendiri. Alah, nenek dia yang buat. Baiklah, kita nak mulakan langkah memasak kita yang pertama adalah? Kita memotong bawang dulu, bawang putih. Okey, sementara kita tunggu dia potong bawang putih ni, kita adalah beberapa soalan nak tanya dan penonton pun semua nak tahu jugalah Donna ni siapa, anak yang keberapa kan? Jadi boleh kongsikan sikit tak? Donna anak yang keberapa? Saya anak yang ketiga dari 5 orang adik-beradik. Anak ketiga. Jadi berapa perempuan, berapa lelaki? Perempuan ada 4, lelaki 1 orang saja. Oh, lelaki 1 orang sahaja. Macam Donna sekarang ni pun masih muda, baru 18 tahun. Jadi orang kata apa? Kita punya langkah tu masih panjang. Apa rancangan Donna? Sekarang pun dah habis sekolah kan. Jadi apa perancangan seterusnya? Perancangan saya selepas ini saya akan kerja sambilan sambil menunggu result untuk masuk ke U dan belajar. Okey, baiklah. Dia akan sambung ke universiti, tapi kita nak tahu apakah cita-cita dia? Cita-cita saya mau jadi polis yang berpangkat sini. Oh, ya Allah. Saya ingat ke dia nak jadi model. Rupanya cita-cita dia nak jadi kakak polis. Hebat, bagus. Saya suka dengan cita-cita tu. Okey, langkah seterusnya kita akan panaskan kuali dan kita akan masukkan minyak masak. Okey. Panaskan kuali, kita tolong dia, kita bantu dia. Kita pun nak juga belajar resepi ikan jeruk dia. Okey, rasanya kuali pun dah panas. Jadi kita nak masukkan minyak masak. Minyak masak. Jadi minyak masak ni bagi tahu tak kat mana. Okey, cukup. Okey, sudah cukup sudah. Okey, lepas tu kita masukkan ini semua. Bawang merah, bawang putih dan halia. Bawang merah, bawang putih dan halia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi tak apalah. Kita bagi tuan punya mana. Okey, sekarang ni kita nak tanya juga macam untuk halia, bawang merah dan juga bawang putih ni kita nak tunggu dia sampai? Kita mau tunggu dia sampai dia kuning-kuning sudah tu. Dan inilah dia ikan jeruk digoreng yang dimasak oleh saya. Ya, dimasak oleh Ratu Unduk Ngada kita daerah Kemabung. Baiklah penonton setia projek Ratu kat rumah, nampak sahaja ringkas tapi hakikat sebenarnya inilah yang paling sedap. Kalau makan dengan nasi panas boleh tambah 2-3 kali. Jadi, sebenarnya tugasan ni belum selesai lagi. Dia ada lagi satu tugasan. Saya nak tanya sikit kepada Donna kan. Kemanakah Donna nak bawa saya dan juga kru projek Ratu untuk melakukan aktiviti ni? Saya akan membawa Mimi untuk menunggang kuda yang berada di belakang sana. Ya. Ya Allah, tak sabarnya. Jadi jangan pergi ke mana-mana nak tengok saya ni pada tunggang kuda ke tak. Tapi saya tak penting. Dia yang penting. Dia boleh ke tidak. Tunggu. Jelajahi Sabah negeri di bawah bayu, visi mencari ratu yang kami tunggu. Untuk Ngada gelaran diberi, cantik, proaktif dan sportif. Itulah aspek yang dimiliki Ratu Unduk Ngada. Okey tak, Mimi? Okey. Cuma saya macam takut sikit sebab ini adalah pertama kali saya menunggang kuda.
Selalunya inilah aktiviti yang saya lakukan. Selalunya saya seorang diri, tapi hari ini saya bersama Mimi. Tapi jangan risau, ada jurulatih saya. Tak berapa risau sangat. Okey, Donna, saya nak tanya sikit soalan dekat awak. Apakah impian awak? Apa yang awak teringin sangat nak buat selama hidup awak sampai sekarang ni? Impian yang saya ingin lakukan itu membahagiakan kedua ibu bapa saya. Bagusnya dia. Okey, dan saya nak tanya jugalah, kalaulah awak diberikan peluang nak bercuti, negara manakah yang awak teringin sangat nak pergi? Negara yang teringin saya ingin pergi, negara London bersama kedua ibu bapa saya. Ya Allah, bagusnya. Dia tak lupa nak bawa kedua ibu bapa dia. Okey, satu lagi soalan. Kalaulah awak ni kan dapat wang tunai sebanyak RM1 juta, apa awak nak buat? Wow, banyak. Pertama, saya akan memberi kepada kedua ibu bapa saya dan selebihnya saya simpan dan berniaga. Ya Allah, bagus Donna ni. Apa pun dia nak buat, dia tak pernah lupa kedua ibu bapa dia. InsyaAllah semua tu akan jadi kenyataan. Baiklah penonton setia Projek Ratu, kita dah hampir 30 minit pun bersama dengan Ratu untuk ngada kita daerah Kemabung ni. Jadi saya dan Projek Ratu ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak dekat Donna kerana sudi berkongsi resepi tradisi dekat sini. Dan yang paling saya tak lupa, terima kasih tolong bawa saya tunggang kuda ni ya. Saya juga ingin berterima kasih kepada Mimi dan Projek Ratu telah menjemput saya sebagai ratu undangan dalam episod ini. Bye! Jadi jom kita teruskan menunggang kuda. Jom abang, jom. Projek Ratu.